Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. InsyaAllah kita masuk video yang ketiga hari ini, perbincangan tentang beberapa istilah yang penting yang ada dalam hadis. Dalam kuliah yang lepas, kita telah pun lihat pembahagian hadis mengikut jumlah perawi, iaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir telah pun kita bincangkan syarat-syaratnya, dan mutawatir ada tiga, iaitu mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, yang ketiga mutawatir amali. Manakala hadis yang kedua ialah hadis ahad, ya, hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau hadis mutawatir tadi diriwayatkan oleh jumlah yang ramai dalam setiap peringkat itu, dan berapakah jumlah minimum? Ada pendapat yang tekan 4 orang ke atas, tapi syaratnya mereka ini mustahil bersatu untuk berbohong. Manakala hadis ahad pula ialah hadis yang tidak mencukupi syarat hadis mutawatir. Dan hadis ahad terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Yang ketiga, hadis gharib. Ya? Ingat, hadis ahad ada 3. Masyhur, aziz, gharib. Gharib ni bukan hadis pelik, ya. Dia berkaitan dengan jumlah bilangan perawi hadis, ya. Pertamanya hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Letaklah minda anak sekalian, gharib ni bukan maksud pelik seperti mana sudut bahasa, ya. Nanti kita akan lihat penjelasan dia. So yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi 3 orang ke atas. Dalam setiap peringkat tu tak kurang daripada 3 orang. Mungkin sahabat ada 6 orang, tabi'in 3 orang, tabi'in 4 orang. Dikira hadis masyhur. Ini setiap peringkat tu ada minima 3 orang, maka dianggap sebagai hadis masyhur. Okey. Di antara contoh hadis masyhur, hadis yang terkenal, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Ia termasuk dalam hadis masyhur. Okey, innamal a'malu binniyat termasuk dalam hadis ini. Kemudian hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey. Demikian juga hadis di mana Rasulullah SAW telah berdoa kunut selama sebulan. Ya. Rasulullah SAW doa kunut kerana selama sebulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku' syahran yad'u ala ri'lin wa zakwanin. Ya. Rasulullah SAW doa kunut supaya berdoa pada Allah SWT menimbulkan kecelakaan pada keluarga Ri'lin dan juga Zakwan. Hadis ini termasuk dalam hadis masyhur. Dan contoh yang lain hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini termasuk hadis masyhur. Jadi ingat ya, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan minima 3 orang dalam salah satu daripada peringkat perawi tadi. Sama ada semua 3 orang ataupun daripada setiap perawi tadi ada mungkin banyak. Contoh yang mudah ya, daripada sahabat 10 orang, tapi tabi'in 6 orang, tabi'in pula hanya tinggal 3 orang. So sebab ada 3, maka ia digelar sebagai hadis masyhur. Okey. Jelas ya? Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan pada suatu peringkat itu tidak
kurang daripada 2 orang. Sama ada seluruh peringkat itu 2 orang ataupun salah satu peringkatnya hanya ada 2 orang. Tapi jaranglah kalau semua tu 2 orang kan. Kadang-kadang sahabat tinggi ataupun sahabat rendah, peringkat tabi'in tinggi. Jadi cuma yang hadis aziz ini ada satu peringkat tu hanya 2 orang. Contohnya sahabat 2 orang. Tapi tabi'in 6 orang. Tabi'in 10 orang pun dikira aziz sebab salah satu peringkat minimum ada 2 orang. Tadi masyhur minimum 3 orang. Hadis aziz pula salah satu peringkat ataupun kesemua peringkatnya hanya 2 orang saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Cuma yang kebiasaan ialah salah satu peringkat itu ada 2 orang. Contoh hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu melainkan aku lebih dicintai daripada anaknya, bapanya dan manusia yang lain, ibu bapanya dan manusia yang lain. So ini adalah contoh hadis aziz. Okey. Manakala hadis gharib pula ialah hadis yang mana salah satu peringkat perawi tersebut tersendiri. Ada seorang saja. Salah satu peringkat tu tersendiri, seorang saja. Sama ada salah satu ataupun semua. Macam saya sebutkan tadi lah, mungkin jarang kita dapatkan semua peringkat. Tapi salah satu peringkat tu ada satu dikira aziz, dikira gharib. Jadi gharib ni bukan hadis yang pelik. Kalau tidak bahasa ni, hadis gharib ini kenapa hadis lain macam? Tak, bukan itu. Gharib dalam istilah ilmu hadis ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, sama ada di semua peringkat ataupun salah satu peringkat, dan contoh hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u minal iman. Iman ada bid'un wa sab'una syu'batan, 73 hingga 79 cabang. Bid'un inilah angka antara 3 hingga 9. Jadi kalau kita terjemahkan, iman ada beberapa, ada 70 cabang tu tak tepat. Bila sebut bid'ah ni kita tidak ada dalam bahasa Melayu. Bid'ah angka antara 3 hingga 9. Not less than 3, not less than 9. Jadi bila katakan bid'ah wa sab'un antara 73 hingga 79, dia tak jadi 72, dia tak jadi 71, dia tak jadi 70, ya. Antara 73 hingga 79 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu itu salah satu cabang daripada iman. Hadis ini merupakan hadis gharib, iaitu perawi dia salah satu peringkatnya atau kesemuanya hanya seorang saja. So ini dia penjelasan tentang hadis gharib, hadis ahad. Hadis ahad ada 3, iaitu hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Hadis mutawatir, just nak recap balik supaya nampak. Hadis mutawatir setiap peringkat itu 4 ke atas dan mustahil mereka bersatu untuk berbohong, Okey. Tapi hadis ahad pula yang tidak mencapai darjat hadis mutawatir. Ingat kembali, hadis mutawatir syaratnya ada 4. Ingat kembali nanti, cek balik kuliah yang lepas. Namun hadis mutawatir ni tidak mencapai, hadis masyhur tidak mencapai hadis mutawatir. So hadis masyhur salah satu peringkatnya ataupun kesemuanya hanya ada 3 orang perawi. Pada lazimnya mungkin salah satu ataupun 2 peringkat, tak semua. Mungkin ada satu peringkat yang lebih pada 3, ada 10,
contohnya sahabat ada 10, tiba-tiba pada tabi'in hanya ada 3, ataupun daripada sahabat ada 3, tabi'in 10, kemudian tabi'in 20, pun dikira sebagai hadis masyhur. Di mana-mana peringkat atau kesemuanya peringkat perawi ini ada 3 orang. Manakala hadis aziz ialah mana-mana peringkat ataupun kesemuanya ada 2 orang. Dan hadis gharib ialah mana-mana peringkat ataupun kesemua peringkat ini ada seorang perawi hadis sahaja. Jadi ini dia pembahagian hadis mengikut hadis ahad, dan kita tak pun jelaskan balik, just recap balik kuliah yang sebelum ni dan kuliah hari ni. Pembahagian hadis mengikut jumlah perawi ada 2, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ada 3, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan juga mutawatir amali. Dan syarat untuk mencapai hadis mutawatir ada 4. Yang pertama, diriwayatkan oleh orang ramai. Yang kedua, mengikut kebiasaan, adat kebiasaan, mustahil kesemua perawi ini berbohong. Yang ketiga, semua peringkat perawi tersebut jumlah yang ramai tak kurang pada 4. Yang keempat, semua sandaran hadis ni dengan sandaran panca indera, iaitu sami'na, ra'aina, lamasna. Ini hadis mutawatir. Manakala hadis yang kedua ialah hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang tidak mencapai peringkat mutawatir, dan hadis ahad terbagi pada 3, iaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur di mana salah satu peringkat ataupun kesemua hadis ini ada 3 perawi, dan antara contoh yang terbaik hadis ini ialah Rasulullah SAW berkunut selama sebulan mendoakan kecelakaan pada keluarga Ri'lin dan juga Zakwan. Okey. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz ialah salah satu peringkat ataupun kesemua hadis ini ada 2 perawi saja. Satu ataupun kesemua. Dan contoh hadis ini ialah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Manakala hadis gharib ialah hadis yang salah satu peringkat perawi ini hanya ada seorang saja ataupun kesemuanya seorang saja, semua peringkat seorang saja, maka dipanggil hadis ahad. Sekian saja untuk kuliah kita kali ini. InsyaAllah dalam pertemuan yang lain kita akan lihat pembahagian hadis mengikut nilai perawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.